Baik, kembali dalam cerita, kalau di awal tadi saya berkongsi tentang situasi terkini COVID-19 di Malaysia, tetapi untuk waktu ini di segmen kedua permulaannya, saya nak kongsikan mungkin ada juga yang terlepas tentang perkembangan terkini jumlah kumulatif pemberian dos vaksin. Kalau diikutkan secara keseluruhan, angka yang besarnya adalah lebih pada 5 juta ataupun 5,330,654 telah pun menerima dos 1 dan juga dos 2. Kalau angka yang atas tu yang paling besar itu adalah jumlah pemberian dos yang pertama, iaitu 3,810,000 telah pun menerima dos pertama, manakala bagi pemberian dos kedua 1.5 juta, lebih pada 1.5 juta pemberian dos kedua. Jadi kedua-duanya kalau dicampurkan lebih pada 5.3 juta, dan kalau ikutkan pemberian dos vaksin, kalau dibandingkan negeri-negeri, kalau masih lagi dilihat secara perbandingannya, Kuala Lumpur masih lagi tinggi kalau diikutkan angka bagi pemberian dos vaksin yang pertama lebih pada 649,000, diikuti negeri Selangor 580,000, dan juga yang antara yang tinggi yang lain adalah seperti Sarawak lebih daripada 484,869 pemberian dos pertama sahaja. Baik, kalau saya nak tarik keluar ada satu negeri iaitu Terengganu, iaitu 115,867 bagi pemberian dos pertama vaksin, manakala bagi pemberian dos kedua vaksin adalah sebanyak 66,128. Kalau diikutkan kalau di negeri Terengganu ini, rakan kami di negeri Terengganu, Nur Fazal Ali, ada berkongsi tentang tinjauan yang beliau lakukan. Antaranya rata-rata penduduk yang ditemui menyifatkan pantas dan tidak perlu menunggu lama untuk menerima suntikan vaksin, khususnya di setiap pusat pemberian vaksin PPV di negeri Terengganu. Malah katanya lagi, selain itu juga penerima vaksin seperti warga emas, golongan orang kurang upaya OKU, dan juga golongan yang berpenyakit kronik diberikan keutamaan dalam mana membantu petugas dan juga sukarelawan. Fazizah, mungkin boleh dikongsikan sebelum saya nak perincikan ada beberapa golongan yang disebutkan pada waktu ini, mungkin secara keseluruhannya apabila melihat perjalanan dan juga proses pemberian vaksin dan juga pengambilan vaksin oleh penerima yang telah pun berdaftar, yang telah pun membuat temu janji, secara keseluruhannya mungkin boleh dikongsikan feedback, maklum balas daripada penerima vaksin di Terengganu secara keseluruhannya. Baik, terima kasih Fauzi di studio. Jika sebelum ini, negeri Terengganu ini merupakan antara 4 negeri yang terendah jumlah pendaftaran menerusi program imunisasi COVID-19 ini, Fauzi. Namun selepas pelbagai inisiatif yang dilakukan, ianya berjaya ditingkatkan dan kesedaran penduduk juga semakin tinggi, di mana masalah yang timbul itu berpunca daripada tiada kenderaan untuk ke pusat pemberian vaksin, dan juga kita lupa temu janji untuk mendapatkan suntikan vaksin. Namun segalanya telah berjaya diatasi dan penduduk juga mula menyedari pentingnya untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 ini, Fauzi. Dan setakat ini, Fauzi, lebih 12% penduduk di negeri Terengganu ini telah lengkap menerima suntikan 2 dos suntikan vaksin ini. Menerusi itu juga kerajaan negeri Terengganu mensasarkan 80% imuniti kelompok di negeri ini berjaya dicapai dalam tempoh 4 bulan. Di mana jika tiada halangan ataupun aran melintang berkaitan bekalan vaksin dan sebagainya, mereka yakin hasrat tersebut dapat dicapai menjelang awal November ini. Itu antara sasaran yang diletakkan oleh kerajaan negeri melalui program imunisasi vaksin COVID-19 ini, Fauzi. Dan sebelum ini, Fauzi, saya juga sempat melakukan tinjauan di pusat pemberian vaksin di Gombadak, di mana apa yang saya dapat simpulkan melalui tinjauan itu, saya boleh dikatakan proses untuk mengambil vaksin di setiap PPV di negeri Terengganu ini berjalan lancar dan juga teratur seperti yang dijadualkan. Dan itu juga yang disuarakan dan dikongsikan oleh rata-rata penerima vaksin di negeri Terengganu ini. Dan saya sendiri pernah merasai situasi dan juga pengalaman untuk menerima suntikan vaksin ini. Dan apa yang boleh saya katakan, Fauzi, melalui pengalaman saya sendiri, kira-kira 10 minit kita telah selesai untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 ini. Dan perkara yang sama juga dilalui oleh penerima vaksin di negeri Terengganu ini, tidak kiralah mereka ini golongan warga emas, OKU dan sebagainya. Dan boleh dikatakan proses perjalanan untuk mengambil suntikan vaksin ini berjalan lancar, teratur dan mengikut jadual seperti yang dirancangkan, Fauzi.
Alang-alang Faziza dah sebutkan berkaitan dengan antara golongan yang menerima dalam fasa kedua ni, antaranya seperti yang disebutkan tentang golongan OKU. Tadi kalau anda berkesempatan untuk menonton buletin awal ni sebelum ini, ada laporan berita yang mana Faziza ada berkongsikan tentang meskipun tergolong ataupun tergolong dalam golongan orang kelainan upaya OKU, namun itu tidak melenturkan semangat untuk menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini merujuk kepada seorang individu walaupun terpaksa bertongkat dan juga berkerusi roda, namun tetap gigih ke pusat pemberian vaksin kerana mereka sedar dan juga mungkin mereka teruja untuk mendapatkan suntikan vaksin yang sudah pun dianggap penting untuk melindungi diri, keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Mungkin pada waktu ini mungkin dikongsikan ceritanya, tak salah saya nama individu yang ditemubual oleh Faizal ialah Badri Ahmad. Mungkin boleh dikongsikan tentang keterujaan Badri Ahmad apabila menerima temujanji vaksin yang setelah pun ditetapkan. Okey Fauzi, sepanjang saya melakukan tinjauan itu, saya amat tertarik untuk mendekati individu berkenaan iaitu Badri Ahmad ini, di mana bila saya melihat keadaannya tidak seperti orang lain, saya rasa mungkin ada sisi yang menarik untuk saya dapat tampilkan menerusi perkongsian pada kali ini Fauzi. Di mana meskipun dia terpaksa bertongkat dan dibantu oleh petugas di pusat PPB berkenaan, dia begitu bersemangat untuk mengambil suntikan vaksin ini, dan saya cuba bertanya kepada beliau mengapa mereka begitu semangat dan teruja untuk mengambil suntikan vaksin ini, dan jawapannya amat ringkas Fauzi. Kerana ia sedar penyakit COVID-19 ini, wabak COVID-19 ini tidak nampak dengan mata kasar dan ia boleh membawa mudarat kepada orang lain sekiranya terkena, dan daripada itu dia mengambil inisiatif dan lebih cenderung untuk menjaga kesihatannya daripada dijangkiti wabak COVID-19 ini. Kerana bila dijangkiti Fauzi, ia bukan sahaja menyusahkan diri sendiri, malahan orang lain yang berdekatan dengannya termasuk keluarga juga akan menanggung akibat itu. Justru itu dia lebih cenderung untuk mengambil dan melindungi dirinya terlebih dahulu dan juga melindungi orang-orang yang terdekat dengannya. Kita dengarkan apa kata beliau Fauzi. Kita kena ambil lah sebab apa, benda ni komuniti. Jadi benda pandemik ni dia melakat mata kan, kena ambil lah semua sekali kan? Jangan ada yang tinggal. Kalau tinggal tu nanti dia jangkit pula kat orang lain, ini masalah kan. Jadi kena ambil lah. Marilah sama-sama kita ambil vaksin ni. Dia itu cerita je lah sebenarnya kan. Jadi tak adalah rasa saya takut apa, biasa je lah kan. Jadi kalau nak apa kata nak injek tu, nak cucuk tu kan, supaya kita kat sekolah dulu kan, masa sekolah dulu kita selalu cucuk kan, dia injek gitu. Yang ni vaksin ni pun serupa jugalah, sama je, tak ada apa-apa. Faziza, mungkin boleh dikongsikan, kita ada lebih kurang dalam 2-3 minit akhir ini. Kalau dikongsikan ini adalah antara yang hasil temu bual Faziza sempatlah nak dapatkan sesiapa yang ada kat sana untuk buat bahan berita, tetapi secara keseluruhan mungkin boleh diberi sedikit perbandingan jika awal-awal dahulu program vaksin diperkenalkan, mungkin lebih sebulan 2 bulan yang lepas, berbanding dengan pada waktu ini, perbezaan kesedaran khususnya bagi warga MAS, orang kelainan upaya OKU, berkaitan dengan pentingnya program vaksin dan juga program imunisasi COVID-19 ini. Boleh dikatakan tahap kesedaran masyarakat khususnya di negeri Terengganu ini tentang pentingnya untuk mengambil suntikan vaksin COVID-19 ini berada pada paras terbaik. Memang tidak dinafikan sebelum ini mereka juga pernah dimomokkan dengan daya-daya negatif tentang vaksin COVID-19 ini, namun apa yang lebih penting, mereka lebih mementingkan tahap kesihatan mereka dan mereka sedar betapa pentingnya untuk mereka mengambil vaksin tersebut, di mana mungkin pada hari ini mereka merasakan tahap kesihatan itu dengan peningkatan kes itu lebih penting daripada mereka percaya dengan anasir-anasir yang negatif itu. Selain itu juga pentingnya mereka merasakan pentingnya untuk mengambil vaksin ini, ia mungkin menjadi keperluan mereka sekiranya untuk merentas negeri dan sebagainya selepas ini Fauzi. Itu antara yang dikongsikan oleh penerima-penerima vaksin di Terengganu yang saya sempat temui Fauzi. Baik, terima kasih kepada Nur Fazla Ali. Saya pasti masih lagi ada banyak lagi perkongsian cerita juga berita yang boleh dikongsikan Fazla berkaitan dengan perkembangan program imunisasi COVID-19 khususnya di negeri Terengganu. Seperti yang Nur Fazla Ali katakan, kalau ikutkan negeri Terengganu, sasarannya adalah 80% untuk capai imuniti kelompok di negeri Terengganu menjelang awal November ini. Dan itu kalau diikutkan angka
terkini yang dikongsikan, setakat ini lebih daripada 100,000 penduduk atau jumlah peratusnya 22.77% telah pun lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Dan kalau saya dikongsikan pada awal tadi, kalau jumlah negeri Terengganu, kalau dos pertama lebih daripada 115,000, kalau angka bagi dos kedua adalah 68,128 dos vaksin khusus untuk negeri Terengganu sahaja. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Cerita di Sebalik Berita, saya Fauzian, kita jumpa lagi.